Kemudian musibah apa? Kekurangan harta. Kekurangan harta kerana apa tuan-tuan? Antaranya bencana seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, banjir di Kajang baru-baru ini. Kawan saya, anak murid saya di Sungai Sekamat tuan-tuan, Myvi dia terendam di parking lot hotel Metro Inn. Ini terendam 5,000 Ustaz, baik boleh. Itu pun Cina bengkel tu kata mujur, maknanya kereta dia, enjin dia mati. Sebab tu kita kalau banjir, matikan enjin kereta. Jadi enjin tu boleh diselamatkan. Kalau enjin hidup, terendam, maka enjin itu tidak boleh diselamatkan lagi tuan-tuan. Tak boleh selamatkan. 5,000. Kekurangan harta kerana gempa bumi, kekurangan harta kerana kecurian. Macam berlaku pada Maui baru-baru ni. Tuan-tuan ada dengar berita? Maui dirompak kan? Sebab dia, Maui ni bernasib malang. Sebab perompak tu tak tahu itu rumah Maui. Separuh proses rompakan berjalan, baru perompak tu kenal itu Maui. Dia kata, ini abang Maui kan? Maui kata, ya, Maui. Oh, dia pun menyesal. Makna kalau dia tahu awal-awal tu rumah Maui, dia tak rompak tuan-tuan. Bertuahnya jadi artis Raziz. Bertuah jadi artis. Rupanya kalau artis ni perompak, dia tak nak rompak rumah kita. Pada artis kaya rompak tak apa. Rompak pun dia bukan miskin, dia kaya, banyak harta dia lagi. Tapi perompak ni rupanya kalau tahu tu rumah Maui, dia tak rompak tuan. Tapi rompakan dah separuh jalan. Dia tak ada masa dah nak pilih rumah lain, hari nak cerah dah kan. Jadi dia pun berpegang pada hadis Melayu yang berbunyi, alang-alang menyelup pekasam dia sampai ke pangkal lengan. Cuma bila dia sedar Maui tu, dia berlembut sikit. Kalau tidak, sepak terajam. Dah dia kenal Maui tu, dia berlembut sikit tuan-tuan. Dia berlembut sikit. Itu contoh bentuk musibah. Maui kata lebih kurang 10,000 kerugian dia pada malam itu. Okay? Kemudian tuan-tuan, juga bentuk musibah ialah kekurangan buah-buahan. Kalau di ayat ni sebenarnya antaranya dirojok ke bumi Mesir. Buah-buahan pada masa itu adalah sumber utama ekonomi negara Mesir. Sumber utama ekonomi negara Mesir. Jadi kita boleh apply antara bentuk musibah ialah kekurangan sumber pendapatan. Kurangnya sumber pendapatan itu juga bentuk musibah. Kurang sumber pendapatan kerana kurang pekerjaan, atau kerana nilai mata wang dah jadi murah, dah rendah, atau harga barang dah jadi tinggi. Itu juga bentuk musibah tuan-tuan. Musibah. Okey. Akhirat tuan-tuan. Musibah akhirat. Rupa-rupanya tuan-tuan, bagi Nabi SAW, rupa-rupanya tuan-tuan, musibah yang kita sebut tadi itu pada Nabi bukan musibah. Bukan musibah pada Nabi tuan-tuan. Yang kita sebut tadi itu, kekurangan makanan, kematian, kebakaran, gempa, itu bukan musibah. Sebab apa bukan musibah? Sebabnya begini. Sepatutnya saya terangkan ini kemudian, tapi saya ingat tak boleh saya terangkan sekarang supaya faham. Sebabnya begini, yang penting di sana ialah ketika musibah berlaku, kita siapa? Itu yang penting. Kalau ketika musibah berlaku, kita orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, taat dan patuh kepada Allah, itu bukan bahaya besar. Sebab kalau kita beriman dan bertakwa, datang musibah menimpa kita, maka musibah yang menimpa itu menjadi pemangkin iman. Kalau kita orang yang bertakwa, maka ditimpa musibah, maka musibah yang menimpa itu penambah pahala. Dan kalau kita terpaksa mati dalam musibah yang datang, sedangkan kita orang yang beriman, maka mati kita syahid. Syahid kecil. Tetapi memang bahaya besar kalau ketika musibah menimpa kita memang orang yang derhaka kepada Allah. Kalau kita orang yang derhaka kepada Allah dan kita ditimpa musibah, itu memang bahaya besar. Kerana musibah yang menimpa ke atas orang yang derhaka itu adalah muqaddimah azab sebelum dia diazab dengan azab yang sebenar selepas dia mati. Sebab itu yang penting ialah siapa kita semasa musibah menimpa. Sebab itu pada Nabi itu semua bukan musibah yang sebenar. Pada Nabi, apakah musibah sebenar tuan-tuan? Musibah sebenar pada Nabi, sebagaimana Nabi sebut dalam hadis ini tuan-tuan, iaitu kita mati tanpa ada bekal pahala yang cukup untuk menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu musibah. Kita mati tanpa bekal pahala yang cukup. Sebab kita hidup dengan sifat kedekut, mementingkan diri sendiri, ada kelebihan yang diberikan oleh Allah, tak nak membantu dan menolong insan yang lain. Kita mati dengan tidak cukup bekal pahala untuk menyelamatkan diri kita daripada azab Allah. Itu musibah besar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.